Denggi, dalam tidak sedar Anda mengundangnya. Membenarkannya mengganggu kehidupan Anda. Ia datang tidak dijangka. Dia meneroka setiap sudut rumah Anda mencari mangsa. Dia kecil tapi berbisa. Dia akan menggugat semua kebahagiaan Anda. Demam denggi adalah disebabkan oleh virus denggi. Ia merebak melalui gigitan nyamuk Aedes. Terdapat 4 jenis virus yang boleh menyebabkan demam denggi, iaitu DEN1, DEN2, DEN3 dan DEN4. Jangkitan oleh salah satu jenis virus akan memberikan imuniti terhadap virus jenis itu sahaja. Jika individu tinggal di kawasan jangkitan denggi, mereka boleh dijangkiti lebih dari sekali seumur hidupnya. Lebih 100 negara di Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika dan lain-lain mengalami masalah denggi. Tanda-tanda dan gejala demam denggi. Yang pertama, kebiasaannya demam akan terjadi pada hari ketiga hingga hari ke-14 selepas digigit oleh nyamuk yang dijangkiti. Kebiasaannya di antara 4 hingga 7 hari. Yang kedua, selalunya ia akan bermula dengan demam yang kuat, sakit kepala yang teruk atau kuat, sakit pada bahagian belakang mata serta otot-otot atau sendi. Ruam merah juga boleh terjadi. Yang ketiga, demam ini boleh mencapai suhu 40 hingga 41 Celsius dan selalunya akan berlarutan sehingga 2 hingga 7 hari. Ia juga boleh menyebabkan serangan sawan di kalangan kanak-kanak di bawah umur 6 tahun, sakit teruk pada tulang-tulang, otot-otot dan sendi-sendi. Demam denggi ini juga dikenali sebagai breakbone fever. Yang keempat, ruam selalunya akan tumbuh pada hari ketiga dan 4 selepas bermulanya demam. Yang kelima, muntah dan kurang selera makan. Demam denggi berdarah merupakan demam denggi yang teruk disebabkan oleh jangkitan virus denggi. Kebiasaan tanda sakit adalah sama dengan demam denggi. Pesakit akan menjadi teruk disebabkan oleh radangan di salur darah. Tanda-tanda yang biasa termasuklah muntah, hitam dan sakit di bahagian abdomen. Salur darah di dalam badan boleh mengalami kebocoran dan menyebabkan isi padu darah berkurangan. Ini boleh menyebabkan pesakit mengalami renjatan, syok dan akhirnya boleh menyebabkan kematian. Tiada ubat-ubatan yang khusus untuk merawat demam denggi. Pesakit perlu dimasukkan ke ward bagi rawatan demam denggi berdarah. Rawatan awal boleh mengelakkan kematian dengan kadar kurang daripada 1%. Pesakit akan diberikan rehidrasi untuk memastikan beliau tidak mengalami renjatan. Walaupun nama penyakit ini demam denggi berdarah, masalah yang membawa kemudaratan adalah masalah kebocoran salur darah yang menyebabkan renjatan dan bukan pendarahan yang menjadi masalah utama. Rawatan. Segera berjumpa dengan doktor kerana tiada ubat yang khusus untuk merawat demam denggi. Rehat dan banyakkan minum air masak. Ubat paracetamol boleh diambil untuk menurunkan demam dan mengurangkan kesakitan. Elakkan ubat aspirin bagi kanak-kanak di bawah umur 12 tahun. Mandi jerlung. Antibiotik tidak diperlukan. Faktor penyumbang. Intravena. Pembangunan yang pesat di bandar-bandar terutama di negara tropika menyebabkan kepadatan penduduk tinggi dan tapak binaan yang banyak. Peningkatan penggunaan bahan plastik dan pembuangan tayar lama boleh menyebabkan pembiakan nyamuk yang baru. Pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain menyebabkan penularan berlaku dengan cepat. Pencegahan. Pada masa sekarang, tiada vaksin untuk mengubati demam denggi. Walau bagaimanapun, usaha-usaha sedang dijalankan untuk menghasilkan vaksin tersebut. Elakkan gigitan nyamuk dengan
Gunakan ubat nyamuk, gunakan kelambu semasa tidur, gunakan repellent jika perlu. Elakkan aktiviti semasa nyamuk aktif menggigit sekitar 5.30 pagi hingga ke 8 pagi dan 5.30 petang hingga ke 8 malam. Pakai pakaian berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar dari rumah. Pasang jaring halus mosquito mesh di tingkap dan di pintu. Seterusnya, menghapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk. Menghapuskan tempat pembiakan nyamuk di sekeliling rumah. Musnahkan semua bekas yang boleh menanggung air hujan atau lebihan air, terutamanya di besen, tayar lama, bekas bunga, bekas plastik dan tong. Jika tidak boleh dimusnahkan, letakkan bahan pembunuh jentik-jentik di bekas tersebut. Seterusnya, kerap tukar air di bekas minuman haiwan peliharaan. Jika anak anda disyaki mengalami sakit denggi dan dipantau sebagai pesakit luar, iaitu tidak dimasukkan ke wad, bawalah anak anda segera ke hospital atau klinik. Jika muntah yang berlarutan atau berpanjangan, sakit perut, kurang bermaya atau usawan, sesak nafas, pucat, sejuk pada tangan dan kaki, pendarahan daripada gusi ataupun hidung, muntah darah, najis berdarah dan tanda-tanda merah pada kulit. Untuk makluman lanjut, silalah berjumpa pegawai perubatan atau pakar pediatrik ataupun pejabat kesihatan yang berhampiran, klinik kesihatan berhampiran atau pusat kawalan penyakit berjangkit melalui laman web www.dph.gov.my atau telefon 0388833888. Sekian.